Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ani Amrul bin Rosli. Pada hari ini kita akan membicarakan satu topik iaitu diri anda ataupun orang lain. Setengah pada masyarakat keliru sama ada untuk menolong dirinya sendiri ataupun orang lain. Pada hari ini kita akan membicarakan pelbagai teori dan prinsip dalam etika yang kita amalkan dalam kehidupan seharian. Prinsip kewajipan. Prinsip kewajipan ialah prinsip Principle of Duty dikemukakan oleh Immanuel Kant 1724 sehingga 1804 yang menegaskan duty for the sake of duty membawa maksud tanggungjawab dilaksanakan semata-mata kerana amalan itu merupakan satu tanggungjawab. Menurut Kant juga, prinsip kemoralan ialah kewajipan, duty. Tanggungjawab merupakan satu nilai utama yang menentukan sama ada tindakan itu dianggap sebagai bermoral atau tidak. Menurut Kant juga, sesuatu tindakan yang betul perlu selari dengan kemoralan universal. Maka, kita tidak perlu membuat sebarang pertimbangan tentang kesan tindakan teologikal sebelum kita membuat keputusan. Individu yang baik dari segi moral dengan tekad yang baik ialah individu yang sentiasa berkelakuan atau bertindak atas dasar kewajipan atau kerana menghormati undang-undang atau peraturan. Menurut prinsip kewajipan juga, individu bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, agama dan negaranya. Dah habis tengok video tadi? Faham tak? Tak faham? Jom tengok video ni. Semasa Sadato berada di dalam kelas secara talian, ibunya telah memanggil untuk menolongnya di dapur. Sadato berasa sebersalah sama ada mahu meneruskan kelas ataupun menolong ibunya. Sadato telah mengambil keputusan untuk meminta tolong kawannya merakam kelas secara dalam talian yang sedang dijalankan dan menolong ibunya sebentar di dapur. Selepas itu, Sadato akan kembali semula ke dalam kelas secara dalam talian. Kawan-kawan, salah satu prinsip kewajipan kita boleh menyiram pokok. Bye! Ada tabung anak yatim lah. Nak sedekah ke tidak? Tak apa undi lah. Tak bagi, tak bagi. Bagi je lah. A few moments later. Sebentar tadi adalah satu contoh daripada teori egoisme. Teori egoisme adalah teori yang menganggap bahawa nilai itu baik jika ia menguntungkan diri sendiri, manakala nilai itu buruk jika ia merugikan diri sendiri. Teori ini diasaskan oleh Friedrich Wilhelm, di mana teori ini adalah bersifat individualistik, di mana teori ini adalah dia mementingkan diri sendiri sahaja dengan mengenepikan kepentingan orang lain, sama ada seorang itu nilainya sama dengan buruk atau baik untuk kepentingan diri sendiri sahaja. Sebagai contoh, kita sedang sibuk untuk pergi ke kerja, di samping kita ada seorang warga tua untuk melintas jalan. Jadi kita boleh memilih sama ada untuk membantunya ataupun tidak mengikut situasi yang kita hadapi. Ketika minta nota dari aku pernah pergi kedai, dia
teori ni? Tadi ada aku minta, aku cakap tak ada. Kalau aku bagi dia bukan dapat apa pun. Baik aku beli barang yang aku nak. Kekuatan teori egoisme yang pertama dapat membantu dalam mencapai matlamat kendiri. Yang kedua, teori ini juga membantu seseorang membuat sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga adalah kepuasan kendiri dapat dicapai. Dan yang terakhir adalah membantu dalam membina keyakinan dan prinsip kendiri yang kuat. Seterusnya adalah kelemahan teori egoisme. Yang pertama adalah merosakkan hubungan dan nilai murni yang tidak dapat diterapkan. Kedua, nilai masyarakat tidak dapat dipupuk. Yang ketiga, melahirkan individu yang pentingkan diri sendiri. Sekian saja video pada kali ini. Setiap individu perlulah menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza pendirian, warna kulit, berbilang kaum dan bahasa. Apabila semua masyarakat dapat hormat antara satu sama lain, maka masyarakat yang harmoni dan bersatu padu dapat diwujudkan dan dapat dicontohi oleh dua negara lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kumpulan kami, kumpulan 13 memilih tajuk diri anda ataupun mereka. Jadi sinopsis untuk tajuk kali ini adalah video ni adalah sangat ringkas di mana menceritakan tindakan masyarakat yang dipengaruhi oleh pendirian diri sendiri. Seterusnya terdapat pelbagai teori seperti teori egoisme, teori prinsip kewajipan yang diamalkan dalam masyarakat dalam kehidupan seharian juga. Jadi dalam video ini kami jelaskan tentang video yang sangat ringkas dan padat supaya dapat menambahkan kefahaman masyarakat. Jadi video yang bersifat pendek ini adalah dibuat bagi membantu kefahaman teori etika yang sering digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Jadi justru itu pengetahuan terhadap teori etika adalah sangat penting bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni serta bersatu padu dapat dicontohi oleh negara lain. Jadi untuk faktor pula adalah untuk faktor-faktor pemilihan tajuk, iaitu tajuk diri anda ataupun mereka. Jadi di sini kami letak ada 4 faktor. Yang pertama adalah mengetahui setiap kekuatan dan kelemahan teori-teori etika seperti teori egoisme atau prinsip kewajipan yang memberi kesan terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua adalah terdapat kekeliruan dalam kalangan masyarakat untuk membantu diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga adalah kesukaran yang untuk bertindak mengikut situasi yang berbeza, bergantung kepada kepentingan diri sendiri dahulu ataupun orang lain. Jadi yang ketiga ni, ramai masyarakat ni setiap individu ni dia macam keliru sama ada nak tolong diri sendiri dulu ke ataupun orang lain. Jadi yang ketiga adalah menambahkan pengetahuan masyarakat tentang pelbagai teori dan prinsip etika yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya saya akan berkongsi tentang video yang telah kami paparkan. Okey, dalam video ini kami telah memfokuskan kepada 2 teori utama, iaitu yang pertama adalah egoisme dan juga teori kewajipan. Teori egoisme adalah satu perbuatan di mana ia dilakukan semata-mata kerana untuk memanfaatkan diri sendiri berbanding orang lain. Okey, dalam teori ini kami telah menunjukkan 2 situasi, iaitu yang pertama, situasi di mana seorang jejaka yang mempunyai sejumlah wang, jadi dia perlu membuat keputusan sama ada
ingin berkongsi kepada masyarakat, iaitu dengan bersedekah ataupun untuk membelanjakan untuk kepentingan diri sendiri dahulu. Jadi, situasi kedua pula merupakan memaparkan seorang gadis yang perlu membuat keputusan sama ada ingin berkongsi maklumat tugasnya yang telah diberikan oleh pensyarah sewaktu kelas online-nya kepada rakannya yang tidak sempat menyertai kelas online. Jadi, kedua-dua situasi ini akan menunjukkan keputusan yang bersifat individualistik. Okay, seterusnya adalah teori kewajipan. Teori kewajipan ini adalah satu perbuatan yang dilaksanakan kerana ianya dianggap sebagai sebahagian daripada tanggungjawab. Okey, dalam situasi ini kami juga telah memaparkan dua situasi, iaitu yang pertama adalah situasi yang menunjukkan seorang gadis yang sedang menyerang pokok di halaman rumahnya. Yang kedua adalah situasi di mana gadis berhadapan dengan situasi yang dia sedang menyertai kelas online. Dalam masa yang sama, ibunya memanggil untuk minta sedikit bantuan. Jadi, kedua-dua situasi ini akan menggambarkan keputusan yang akan dibuat berdasarkan kepada tanggungjawab. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan berkongsi pengalaman kami sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Okey, seperti kita tahu, apabila berada di rumah, masing-masing pelajar mempunyai komitmen yang sangat tinggi kepada keluarga, assignment lain, dari segi masa. Jadi, bagaimana kami atasi adalah kami telah membuat satu perbincangan sehari sebelum. Kami telah memilih satu tarikh dan masa yang sesuai dan atas persetujuan semua untuk mengadakan perbincangan. Okey, dalam perbincangan tersebut, kami akan mengenal pasti kehendak soalan, permasalahan. Sekiranya ada ketidakfahaman, kami akan bertanya kepada pihak pensyarah, wakil daripada kami akan bertanya kepada pihak pensyarah. Seterusnya, kami akan setelah perbincangan, pembagian tugasan diberikan, kami akan memilih satu tarikh di mana hari yang perlu kami kumpulkan sebelum untuk diperbaiki sebelum dihantar ke puan. Okey, dari segi pembagian tugasan, kami telah mengagikan mengikut kemampuan masing-masing. Kebanyakan dari bagi pelajar, bagi ahli grup perempuan, kami akan lebih kepada carian Google, carian bahan-bahan, dan bagi wakil ahli grup lelaki, kami akan memberikannya kepada skop edit video, gabung video dan sebagainya. Okey, cabaran yang kami hadapi sepanjang menyiapkan tugasan adalah banyak sebenarnya. Antaranya adalah segi capaian internet. Seperti kita tahu, bukan semua orang mempunyai capaian internet yang sangat laju, dan kami telah membuat keputusan untuk bincang dalam grup saja tanpa perlu menggunakan platform online. Okey, dalam perbincangan grup semua perlu berespon dan perlu diberikan pendapat masing-masing. Komitmen yang sangat tinggi ini, komitmen yang diberikan setiap ahli kami sangat tinggi dalam menyiapkan tugasan ini. Saya akan teruskan kepada nilai dan pengajaran. Nilai dan pengajaran yang diperoleh hasil daripada video kami iaitu yang pertama, saling bantu-membantu. Dalam tanggapan teori egois, sesuatu nilai itu baik apabila ia menguntungkan diri sendiri, manakala buruk apabila ia tidak menguntungkan diri sendiri. Dalam situasi video tersebut, seorang rakan meminta nota kerana tidak dapat menyertai kelas dalam talian disebabkan oleh jaringan internet yang kurang baik. Tetapi, rakannya tidak mengandalkan kerana sifat penting akan dirinya sendiri dan menganggap perkara tersebut tidak menguntungkan kepada dirinya. Kesimpulannya, kita haruslah digalakkan untuk bantu-membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Nilai yang kedua ialah nilai tanggungjawab. Dalam prinsip kewajipan yang dikemukakan oleh tokoh membawa maksud tanggungjawab yang dilakukan semata-mata kerana amalan merupakan satu tanggungjawab.
Tanggungjawab terhadap diri sendiri merujuk kepada kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Tanggungjawab seseorang kepada dirinya sendiri terbagi kepada dua aspek, iaitu aspek lahiriah dan aspek batiniah. Dari segi aspek lahiriah, seseorang itu haruslah berusaha untuk mempertingkatkan kemampuan dirinya termasuklah ilmu, kesihatan diri serta maruah diri. Manakala dari segi aspek batiniah pula, jiwa seseorang itu perlu diisi dengan sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dan kesejahteraan seperti penghayatan kepada agama dan semangat cinta akan negara. Kesimpulannya, kewajipan adalah satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan.